Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sambung pengajian kita dekat Nahwu Quran ni. Jadi kita dah sampai kepada topik hal, kawasan Maji'ul Hal Wasfan Sabitan. Ini topik besar dia lah, subtopik dia. Namun dalam Maji'ul Hal Wasfan Sabitan ni, Ustaz Muhammad, Wasfan Sabitan pada masalah yang keberapa? Okay, jadi dia ada beberapa masalah. Masalah pertama dah baca, masalah kedua pun kita dah sentuh, dan sekarang masalah ketiga. Okay, jadi masalah ketiga ni adalah dia tu ghairu muntaqilah, iaitu sabitah, yang di mana marji'uhu punya tempat rujuknya, maksudnya apakah yang menyebabkan dia tu sabit, iaitu dia tu paksinya ialah berbentuk sama'iyah, iaitu pendengaran, bukanlah berbentuk kaedah yang boleh dibuat kias lah. Okay, jadi kita dah baca dah contoh yang pertama, kita masuk pada contoh yang kedua. Wa kama fi qawlihi ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah ba'ami wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni tabara'tu min hawli wa quwwati wa 'ilmi wa laja'tu ila hawlika wa quwwatika wa 'ilmika ya dzal quwwatil matin. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa ulumikum wa ulumi sayyidis salihin fid dharain amin. Jadi wa kama fi qawlihi ta'ala, seperti mana pada firman Allah Ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Okay, jadi syawahid kita qa'iman. Ini. Jadi kita lihat keterangan dia, fa qa'iman halun lazimatun lil li'anna al-qiyam bil qist wasfun thabitun lillahi azza wa jalla wa kullu awsafihi jalla wa ala thabitatun. Okay, jadi qa'iman ialah hal yang lazimah, yang dia tetap. Kerana apa dikategorikan sabitah lazimah ni? Li'anna al-qiyam bil qist, kerana berdiri dengan qist ni kebenaran kan. Wasfun ialah sifat yang sabit bagi Allah Ta'ala. Wa kullu awsafihi, dan setiap sifat-sifat Allah Ta'ala thabitatun, tetap, tidak berubah-ubah. Okay, habis. Jadi kefahaman di sini ialah kita dapat tahu sifat Allah itu lazimah, bukanlah sesuatu benda yang kita boleh difahami melalui kaedah lah. Maksudnya kita dapat wahyu yang Allah Ta'ala tu maha berkuasa. Itu maksudnya sama. Maji'ul hal jamidah. Okay, jadi kita masuk kepada topik baru, datangnya hal jamid. Jadi sebelum ni dia bagi tahu maji'ul hal wasfan kan, wasaf. Okay, jadi wasaf dia ada muntaqilah dan dia juga ada sabitah. Kan kita masuk kepada yang jamidah pula, yang dia isim jamid. Dia tu tidak mushtaq. Nanti dia datang keterangan dia. Al-ghalibul fil hal, kebiasaan pada hal antakuna mushtaqatan, dia tu mestilah mushtaq, isim yang dipecah-pecahkan, iaitu isim yang datang daripada banyak pecahan, daripada masdar, isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan, isim alat dan sebagainya. Wa taqa'u jamidatan, namun boleh juga datang jamidatan, tapi mu'awwalatan bil mushtaqi, mestilah dia tu ditakwilkan dengan mushtaq, isim yang ditafsirkan dengan mushtaq lah. Wa ghairu mu'awwalatin, dia ada dua kategori, ataupun tidak ditakwil bihi dengan mushtaq. Okay, kira kita ada dua lah bahagian. Lihat hal. Okay, hal ada dua. Satu wasaf, satu lagi jamid. Okay, wasaf ada dua, iaitu satu wasaf muntaqilah, muntaqilah, satu lagi wasaf sabitah. Okay, sabitah ni ada muakkad dia lah, muakkad li madmun dan sebagainya lah, ada banyak dia. Lepas tu jamid ada yang muawwal, ada yang ghairu muawwal. Macam nampak ke?
Okay. Tak apa, kita jalan perlahan. Jadi al-halu jamidatu, hal yang isim jamid, hal yang beku. Jamid tu maksudnya beku, dia tak ada pecahan lah macam isim fa'il, isim maf'ul dan sebagainya. Dia satu je. Faji al-halu jamidatan mu'awwalatan bil mushtaqi. Okay, dia dahulukan topik yang pertama, subtopik yang pertama iaitu yang ni, mu'awwalatan bil mushtaq. Yang kedua mu'awwalah ghair mu'awwal. Yang kedua. Jadi yang pertama datang hal jamid bil mushtaq dengan mushtaq kama fi qawlihi ta'ala ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Di syawahid kita ialah atwar. Keterangan dia fa'atwaron halun jamidatun, dia ialah hal jamid mu'awwalatun bil mushtaqi, ditakwil dengan mushtaq. Iaitu macam mana dia takwil? Khalaqakum muntaqilina min halin ila halin. Jadi dia atwar ni dia isim jamid. Maksudnya dia macam hajar. Apa lagi? Isim jamid. Banyak lagi lah tadinya. Contoh macam wahdah dan sebagainya. Ada banyak lagi lah isim jamid. Jadi bila dia datang dalam isim jamid, kita kena takwil. Jadi contoh takwil dia apa? Khalaqakum iaitu khalaqakum, Allah menciptakan kamu muntaqilina, berpindah randah daripada satu keadaan kepada satu keadaan yang lain. Maksudnya tidak samalah rupanya, berbagai. Wa atwar jam'u turin wa huwa al-marratu wa tarati. Atwar ialah jamak kepada tur dan dia maksudkan berkali. Marrah kali, wa taratan dan kadang-kadang. Taratu tu kadang. Wa yutlaqu ala makana ala haddi syai'i wal miqdar. Dan dia juga digunakan, yutlaqu maksudnya yusta'malu. Digunakan lafaz tur tersebut ke atas sesuatu yang ada haddi syar'i, had dan miqdar. Habis. Kemudian dia bagi contoh yang kedua, kama fi qawlihi ta'ala, seperti mana pada firman Allah Ta'ala, wa mizajuhu min tasnim ainan yashrabu bihal muqarrabun. Jadi ainan. Jadi ainan dia isim jamid. Jadi bila isim jamid, dia kena takwil. Bahagian yang pertama lah. Untuk bahagian pertama dia mu'awwal lah bil mushtaqi. Halun jamidatun mu'awwalatun bil mushtaqi, koma. Alright. Li'annaha, kerana dia bermakna dengan makna jariyah. Jariyah yang mengalir. Fahiyya halun min tasnim, dia ialah hal untuk lafaz tasnim. Ala anna, ke atas bahawasanya tasnim ismu lima'in, isim, nama bagi sejenis air yang mengalir min ulwil jannati, daripada ketinggian syurga. Fahuwa ma'rifatun, dan dia tu ma'rifah. Okay, jadi in case kalau ada orang tanya, tasnim ni ma'rifah ke nakirah? Jadi mesti orang akan tertanya, ini nakirah, sedangkan sahibul hal la yakunu sahibul hal illa ma'rifatan. Itu kaedah nahwu kata la yakunu, tidak jadilah. Allah SWT Muhammad lambat, tulisan dia lambat keluar. La yakunu, tidak jadi, tak apalah, tulislah sendiri. La yakunu, tidak jadi hal tersebut illa, melainkan ma'rifatan, ma'rifah. Maksudnya dia punya sahibul hal, La yakunu sahibul hal illa ma'rifatan, mestilah sahibul hal dia ma'rifatan, ma'rifah. Jadi tasnim ni dikategorikan ma'rifah kerana apa? Dia tu dia ialah isim alam. Isim nama bagi inilah jannah ni. Sejenis air yang mengalir daripada ketinggian syurga. Okay.
Wa taqdiruhu, jadi fahuwa dan dia iaitu tasnim. Tasnim makrifah, isim makrifah. Taqdiruhu dan takdir dia wa mizajuhu minal ma'i jariyan min uluwin wa qila ainan tamyizun. Okey. Jadi takdir dia maksudnya lepas kita dah takwil, jadi apakah dia punya takdir dia? Takdir dia ialah mizajuhu minal ma'i jariyan. Jadi ainan tu dia tafsirkan, dia takwil dengan jarian, mengalir daripada tempat yang tinggi. Waqilah, namun okey, habis kat sini kisah dia. Lepas tu tiba-tiba ada qila pendapat menyatakan ainan ni bukan di-i'rab sebagai hal, bahkan di-i'rab sebagai tamyiz. Yes. Wa kama fi qawlihi, begitu juga pada firman Allah Ta'ala, qala ya bushra hadha ghulamun wa asaluhu bida'atan. فبضاعة حال جامدة مؤولة بمشتق قال أبو حيان وانتصب بضاعة على الحال أي متجرا لهم ومكسبا. Dia kata jadi syawahid kita ialah bida'ah. Jadi bida'ah ni dia isim jamid dan dia kategori yang ditakwilkan. Jadi fa bida'atan ialah hal jamid yang ditakwil dengan mushtaq. Qala Abu Hayyan, lalu berkata oleh Abu Hayyan, dia kata wantasaba ternasabnya bida'atan alal hali sebagai hal, iaitu diterjemahkan apa? Muttajarran lahum muksaban. Sesuatu hal keadaan dia tu tajarrun, tak sure lah apa maksud dia, tapi muksaban tu diusahakan. Wallahu a'lam. Jadi terjemahan boleh carilah, boleh cari sendiri. Kemudian al-halu jamidatu, hal jamidah yang ghairu muawwalah, yang tidak ditakwilkan. Jadi yang tidak ditakwilkan dengan mushtaq, dia ada contoh, iaitu ini kategori yang kedua tu lah. Okay, hal kategori jamid yang kedua. Okay, hal kita sebut tadi, dia ada dua, wasaf dengan jamid. Wasaf ada yang sabitah dan juga muntaqilah. Okay, untuk jamid ada yang muawwal, ada yang ghair muawwal, tidak ditakwil. Okay, jadi kita dah sampai ke sini yang tidak ditakwil. Jadi minha, sebahagian daripadanya, al-halul mausufatu, hal yang disifatkan. Okay, hal tu dia mausufah. So dia jamid tapi dia disifatkan. Jadi dia tak perlu kepada takwil. Contohnya inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Syawahid dia ialah Qur'anan. Kenapa jadi apakah keterangan dia? Kenapa dia tidak ditakwilkan, tak perlu nak takwil? Kerana mausufan. Dia ni kategori mausuf. Okay, kiranya mausuf tu disifatkan lah, dia telah disifatkan. Iaitu Arabian dah jadi sifat. Jadi Qur'anan jadi mausuf, sifat kepada perkara yang disifatkan lah. Ataupun kalau istilah nahu kita panggil, Arabian jadi na'at, Quran man'ut. Okay, jelaskan? Okay, jadi bila jelas kita baca hal Quranan ialah hal yang tidak ditakwilkan dengan mushtaq. Wahia, dan dia ialah mausufah yang disifatkan dengan lafaz Arabian. Okay, wa ba'dul ulama, sebagian ulama atlaqa, tak nampak pula. Sebagian ulama atlaqa ala hadhihi al-hali hala mu'atti'ah. Qala ibn Ambari Qur'anan mansubun ala al-hali min al-ha' fi anzalnahu Arabian halun ukhra wa yajuzu an yakuna Qur'anan silap saya ni mesti mim mu'atti'atan lil hali wa Arabian huwal hal.
Tak ingatlah apa istilah mu'attiyah ni. Tapi kita akan semak balik akan datang ni. Jadi, Rasul Muhammad sebagai ulama, dia menggunakan atlaqa, seperti biasa dia akan terjemah istamala. Istamala. Dia punya pen ni lambat keluar dakwat. Atlaqa dengan maksud istamala. Okay. Menggunakan ulama sebagai ulama ke atas Quran ini ialah hal yang mu'attiyah. Tak sure, tak ingat. Saya lupa istilah ni. Istilah mu'attiyah ni apa. Tapi bila nanti insyaAllah video akan datang saya akan terangkanlah hal mu'attiyah ni. Qala Ibnu Ambari telah berkata oleh Ibnu Ambar, Quran mansub sebagai hal daripada hal. Quran mansub hal untuk hu ni. Hu tu sahibu hal. Fi anzalnahu Arabiyan, dan Arabiyan dikatakan dia bukan jadi sifat, bahkan Ambari punya statement, Ibnu Ambari punya statement menyatakan Arabiyan ialah hal yang kedua. Kiranya ada dua hal dalam ayat Quran inilah untuk pendapat Ibnu Ambari. Wa yajuz an yakuna Qur'anan mu'atti'atan lil hali wa Arabiyan huwal hal. Okay, jadi harus ayakuna adalah Quran tersebut mu'atti'atan lil hal. Tak apa, yang mu'atti'ah ni kita tangguh dulu. Wa Arabiyan, dan Arabiyan ialah hal. Waqala Radi, famin al-ahwal allati ja'at ghaira mushtaqatin qiyasan al-halu mu'atti'ah. Wahia ismu jamidun mausufatun bisifatin. Wahiyal halu. Oh, dia dah terangkan kat sini. Fil haqiqati ka'anna lismal jamida wa ta'at tariqa lima huwa fil haqiqati limaji'ihi qablaha mausufan biha. Wa dhalika nahu qawlihi ta'ala inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan. Okay, jadi dia terangkan hal mu'atti'ah ni apa? Hal mu'atti'ah ialah isim jamid yang disifatkan dengan sifat. Itu ialah kefahaman hal mu'atti'ah. Hal yang watak bukan dibelakangi ke? Dibelakangi kan? Watti'ah. Tak ingat. Tapi keterangan Imam Radi, dia kata minal ahwal, daripada hal-hal alat yang datang ghaira mushtaqati, yang tidak dimushtaqkan. Maksudnya tidak kita takwilkan dengan mushtaq. Kiasan kiasi yang berkaedah lah. Al-hal mu'atti'ah ialah hal mu'atti'ah. Kiranya macam ni. Minal hal halu mu'atti'ah. Okay. Kiranya ni, kalau kita susun balik ayat ni kan, yang ni sebenarnya mubtada muakhar, minal ahwal khabar qadam. Okay. Jadi kalau kita susun ayat dia al-hal mu'atti'ah, hal mu'atti'ah ialah minal ahwali illa sebahagian daripada hal-hal yang datang tanpa dimushtaqkan dari sudut qiyasi. Okay. Jadi hal mu'atti'ah ialah sebahagian daripada hal yang tidak ditakwilkan, tidak dimushtaqkan lah. Dan wahya, dan dia hal mu'atti'ah ini ismun jamidun, dia ialah isim jamid mausufun, yang di mana dia tu disifatkan dengan satu sifat. Okay. Dia hal, tapi sebelah dia tu ada na'at, sebelah tu ada sifat ya. Dia jadi mausuf. Hal tu jadi mausuf. Wahiyal hal, dan dia fil haqiqati, dan dia iaitu sifat tersebut ialah hal pada realitinya. Okay. Maksudnya macam ni. Hal mu'atti'ah ni macam mana? Hal mu'atti'ah ni ialah satu hal yang disifatkan oleh sifat lah. Jadi Arabian ialah sifat. Yang Quran ni hal. Tapi yang di mana
sifat tu ialah daripada sudut realitinya dialah sebenarnya hal. Gitu. Okay. Jadi ka'anna lismal jamidah seolah-olah isim jamid wata'at tariqa lima huwa halun fil haqiqati. Wata'a. Jadi isim jamid tu wata'a membelakangi. Memijak ke? Tak ingat. Jalan pada apa yang dia tu ialah hal pada realitinya. Limaji'ihi kerana datangnya hal tersebut qablaha sebelum sifat tersebut mausufan sebagai mausuf biha dengan sifat itu. Okey? Jelas ke? Macam ni. Dia kata Quranan ialah isim jamid. Okey? Jadi disebabkan dia tu mausuf. Okey? Dia tu kategori mausuf. Pakai warna lain lah. Okay, dia tu kategori mausuf. Arabian ialah sifat kepada dia. Lambat pen keluar. Lepas tu. Sifat kepada yang belakang ni. Okay. Jadi, dia kata faka'anna seolah-olah isim jamid ini. Wata'a. Okay, cari makna wata'a. Wasa Muhammad. Okay, kepada siapa yang menonton, bolehlah buka-buka kamus dulu. Video ni saya tak boleh pause. Biasa saya pakai PowerPoint. Tapi PowerPoint bila nak convert video besar macam setengah jam ni dah ambil masa yang lama. Jadi saya terpaksa pakai window punya. Tapi window punya dia tak ada button off. Dia tak ada button pause. Jadi saya terpaksa teruskan juga. Okay, Allah Muhammad. Wata'a menyediakan. Wafi'a tariq melalui. Okay, jadi wata'a tu lalu. Jadi isim jamid tu seolah-olah dia tu memijak ataupun melalui bagi sesuatu yang hal pada hakikatnya. Okay, jadi seolah-olah Quran ni dia merintasi sesuatu yang maksudnya dia merintasi Arabian ni. Okey? Limaji'ihi kerana apa? Kerana datangnya hal tersebut qablaha sebelum sifat yang realitinya hal. Arabian yang sepatutnya hal. Ini pendapat Imam Radhi lah. Mausufan yang di mana isim jamid itu, isim jamid Quran tu mausufan disifatkan biha dengannya sifat Arabian. Okay, jadi nanti relatekan lah dia punya ayat-ayat dia ni. Alright. Wazalika dan demikian itu nahu firman Allah Ta'ala inna anzalnahu Qur'anan Arabian. Jadi dia berat sikit kan, tapi insyaAllah semua boleh catch up. Wa kama fi qawlihi dan begitu juga pada firman Allah Ta'ala fattakhazat min dunihi hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya. Jadi syawahid dia ialah basharan. Basharan ialah hal. Sawiyan sifat. Sifat kepada basharan tu lah. Okay. Jadi basharan kategori mausuf. Sawiyan sifat. Okay, itu istilah dalam penggunaan sifat dan benda yang disifatkan. Jadi basharan halun jamidatun ialah hal yang jamid. Ghairu mu'awwalatin tidak ditakwilkan dengan mushtaq. Kerana apa dia tu telah disifatkan dengan sawiyan. Wa yahtamilu, okay, habis kat sini. Koma dekat sawiyan tu. Sebab ayat dia kadang dia tak ada koma, jadi kita tak perasan dia tu dah habis dah cerita dia. Koma, okay, habis. Lepas tu wa yahtamilu an yakuna basharan
Tak tahulah baca macam mana. Tawattu'atan. Sebab kat atas tu macam ingatkan typo. Tapi mungkin memang betul lah ta ni kot. Tawattu. Tafa'ala. Ya tafa'alu tafa'ulan kot. Wazan tafa'ala. So bila tafa'ala tafa'ul. Jadi tawattu'ah. Itu lagi tepat kot. Tawattu'atan. Okay, berkemungkinan adalah bashar itu. Bashar ialah tawattu' yang istilah hal tawattu' lah yang dilalui untuk hal. Wasawiyan ialah hal yang sebenar. Habis. Minha sebahagian daripada ha ni kepada siapa ni? Al-halulati takunu far'an li sahibiha. Tak sure ha ni kat mana. Mungkin jamidah ni kot. Sebahagian daripada betul lah. Betul. Minha sebahagiannya ini yang pertama. Iaitu sebahagian daripada yang tidak ditakwilkan. Hal jamidah yang tidak ditakwilkan. Ni dia. Minha sebahagian daripada hal yang tidak ditakwilkan ialah hal yang adalah hal tersebut far'an satu cabang daripada sahib hal tersebut. Tengok contoh dia. Kama fi qaulihi ta'ala seperti mana pada firman Allah Ta'ala wa tanhitunal jibala buyuta. Di buyuta yang isim jamid. Kenapa dia tidak ditakwilkan? Kerana buyutan ialah satu cabang daripada dia punya Allah Muhammad, satu cabang daripada dia punya sahib hal. Okay. Jadi buyutan halun jamidatun. Okay, dia ialah hal yang jamidah. Ghaira mu'awwalatin yang tidak ditakwilkan. Bil mushtaqi dengan mushtaq. Wahya dan dia far'un. Furuk bagi sahib hal dia. Sebelum hal dia jibal ni lah rasanya. Qala Abu Hayyan. Saya rasa musannif kitab ni amat suka dengan Abu Hayyan. Perasan lah daripada awal SEM lagi. Qala Abu Hayyan, man tasaba buyutan ala annaha halun muqaddaratun iz lam takunil jibalu waqtan nahti buyutan ka qawlihi ka qawlika Muhammad. Tak dapat nak baca yang ni. Li hadhihi yara'ata qalaman wa khutta li hadha qaba. Tak sure apa dia. Sekejap. Relax sikit. Okay. Jadi dia kata halun fa buyutan. Ini dah habis lah. Kalau Abu Hayyan, Imam Abu Hayyan menyatakan Wantasabah ternasabnya lafaz buyutan yang ni. Tahu ada lain. Buyutan yang ni. Ke atas sebagai annaha dia tu ialah hal yang muqaddarah. Yang ditakdirkan. Tak sure apa. Kerana lam takunil jibalu. Kerana tidaklah jibal tu ialah waqta nahtin. Waqta nahtin buyutan. Nahat. Sekejap. Bagi saya masa. Ustaz Muhammad. Nahtin. Nun hata. Jadi semua, saya harap kalian semua fahamilah apa yang saya cuba kongsikan. Moga-moga anda semua dapat manfaat daripada menonton video ini. Okay, iklan sekejap. Nahat. Nahtun ialah memahat, mengukuh.
pasak lah kan maksudnya. Jibal, gunung yang dipahat. Dia kata buyutan, Abu Hayyam menyatakan buyutan tu dia nasab ke atas hal yang muqaddarah, yang ditakdirkan. Maksudnya dia mesti ditakwilkan lah. Maksudnya dia tak boleh, dia bukan kategori yang ghairah mu'awwalah ni. Bahkan dia kategori mu'awwalah. Okay? Dia bukan kategori yang ni. Kiranya buyutan ni dia bukanlah kategori hal yang tidak tanpa ditakwil. Okay? So, jadi Ustaz Muhammad, Abu Hayyam menyatakan buyutan ni dia hal yang kena ada takdir. Kerana lam takun tidaklah jibal, gunung tersebut, waktu nahti, waktu dipahat itu, dia tu adalah buyutan. Maksudnya jibal tu bukanlah ketika dipahat. Tak tahulah macam mana ayat dia. Buyutan maksudnya bukanlah waktu itu dia tu jadi rumah lagi. Dia baru jadi, dia masih lagi bukit. Okay? Jadi kat Qaulika seperti percakapan kamu, Ibri ke? Ibri kot. Ibri li hadhihi jara'ata qalaman wa khutta li hadha qaba'an. Jadi maksud ni insyaAllah pada masa akan datang lah. Saya rasa cukup setakat ni saja. Summa qala, insyaAllah saya akan terangkan makna ni balik pada video akan datang. Summa qala izlam takunil jibalu waqta nahti buyutan wallahu ta'ala alam. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.